Jozi. Sini abah ada line. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Irfan Ibrahim, ahlan wa sahlan, marhab bikum. Hamnah Muhammad, ahlan wa sahlan. Muhammad Aqil Maqari, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, marhab bikum. Irfan Ibrahim, Abdul Hakim, Dungun clear, alhamdulillah. Okay, kepada yang masuk tu agak bagi respon dulu macam mana, clear ke ataupun tak clear suara, suara clear ke tak, suara yang penting ni, clear ke tak clear. Kemudian dalam masa yang sama, kalau ada masa, sharekan dulu supaya kuliah kita ini dari segi manfaat dia lebih luas. Muhammad Aqil Maqari, Kuala Kangsar, Perak, fasa 2 clear, alhamdulillah. Luqmanul Hakim, Kedah pun clear, alhamdulillah. Kedah jelas Ustazna, alhamdulillah. Wan Ibnu Sina, alhamdulillah clear. Muhammad Najib, alhamdulillah jelas clear, alhamdulillah. Okey, mana clear? Khairu Aizam, Ustaz Khairu Aizam. Baik, nastaftih jilsatana mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim, maqasidana fi maqasidihim. وعلى هذه النية وفي كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وعلى نية الإهداء إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولكافة أرواح المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغربها خصوصا إلى روح المؤلف الإمام السنوسي عليه رحمة الله والشارح الشيخ محمد الهاشمي أصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير العسير عليك يسير. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Petang ni sekali lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Majlis kuliah tafaqquh. Kuliah tafaqquh daripada Pusat Islam Uniza. Daripada Pusat Islam Uniza. Dan dalam kuliah ni kita akan baca kitab Al-Aqaid Ad-Durriyah yang dikarang oleh Al-Ustazul Kamil Syekh Muhammad Al-Hashimi dengan naskah, berdasarkan naskah yang ditahqiq dan dita'liq oleh Al-Fadil Ustaz Mahdi Muhammad hafizahullah wa ra'ah. Kalau naskah Arab, Al-Aqaid Durriyah naskah Arab, kita dah sampai ke halaman yang ke 39. Halaman yang ke-39. Halaman yang ke-39, baris yang ketiga daripada atas. As-sifatus saniyah min sifatis suluk. Situ deh. Kalau yang Anwarul Bahiyah, kalau kita ni, kita yang terjemahan Melayu ni, kita dah sampai kepada halaman yang ke berapa dah? Halaman yang ke 60. Halaman yang ke 60, perenggan yang pertama. Halaman yang ke 60, perenggan yang pertama. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. As-sifatus saniyah min sifatis suluk. Sifat yang kedua daripada sifat-sifat as-suluk, dengan makna sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni kita faham makna dia tidak. Qidam. Makna qidam apa? Tidak ada awal. Makna yang satu sifat yang menunjukkan kepada makna tidak. Makna dia tidak, itu dinamakan dengan salbiyah. Tidak ada awal, baqa' tidak ada akhir, mukhalafah tidak sama dengan makhluk. Kalau kita terjemuh, baqa' maknanya sedia. Sedia tu maknanya apa? Makna dia tidak ada awal. Itu sifat salbiyah yang pertama, iaitulah qidam. Ni sifat salbiyah yang ketiga. Sifat salbiyah yang kedua pula, as-sifatus saniyah min sifatis suluk. Sifat yang kedua daripada sifat as-suluk. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Sifat yang pertamanya wujud. Wujud tu maknanya ada. Hukumnya apa? Wajib Tuhan tu ada. Wajib Tuhan tu ada. Dengan makna mustahil Tuhan tu tidak ada. Macam kita kata wajibnya ayah lebih tua daripada anak. Makna mustahil ayah lebih muda daripada anak. Begitulah. Maknanya ayah tidak lebih tua daripada anak, itu adalah suatu benda yang mustahil. Yang keduanya sedia. Wajib Allah Subhanahu wa taala sedia. Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sedia. Ataupun wajib Allah Subhanahu wa taala itu sedia. Apa makna sedia? Maknanya tidak ada awal. Wajib Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awal. Sekira-kira biar kita nampak hakikat itu, kita nampak makna itu, sehingga kita nampak kata-kata yang bunyinya Allah Subhanahu wa taala itu juga ada awal adalah kata-kata yang mustahil, atau kata-kata yang tidak ada apa-apa hakikat, mustahil. Tak akan ada begitu. Akal kita tak boleh terima sama sekali. Macam ada orang kata ada seorang ayah yang lebih muda daripada anak dia. Ini orang yang tidak berakal. Biar kita nampak gitu. Maknanya kalau kita tak nampak gitu, kita kena cari jalan supaya kita nampak sungguh bahawa memang sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awal. Seperti mana kita nampak bahawa Ali itu lebih tua daripada Ahmad. Sebab apa? Sebab Ali itu adalah ayah kepada Ahmad. Sampai ke peringkat kalau orang kata Ali itu lebih muda daripada Ahmad, kita kata awak ni tak kenal Ali, awak ni tak kenal Ahmad. Dan mungkin awak kenal tapi otak awak ada bermasalah. Biar kita nampak gitu. Maknanya kalau kita boleh nampak gitu,
maka kita dah sampai ke tahap makrifat yang ammah, yang menjadi fardu ain ke atas setiap mukallaf. Mudah je. Kalau kita nak nampak bahawa Ali itu lebih tua daripada Ahmad, kita kena tahu hakikat bahawa Ali itu adalah ayah kepada Ahmad. Ali itu ayah kepada Ahmad. Bila kita nampak hakikat ayah lebih tua daripada anak, pasti kita akan nampak bahawa Ali itu lebih tua daripada Ahmad. Baik. As-sifatus saniyatu min sifatis sulub. Sifat yang kedua daripada sifat-sifat salbiyah ialah al-baqa, iaitulah baqa. Baqa maknanya kekal. Baqa maknanya kekal. Apa dia kekal? Wa huwa alladhi la intihaa liwujudihi, iaitulah sesuatu yang tidak ada kesudahan bagi adanya. Ada dia tidak berakhir dengan tiada. Makna ada dia tidak diiringi oleh tiada. Itu dinamanya baqa. Yang bersifat dengan sifat tersebut dipanggil al-baqi. Ini baqa dengan baqi, bagi orang yang belajar bahasa Arab dia akan nampaklah. Baik. Wala yalhaqu wujudahu adamun, dan tidak akan mendatangi, dan tidak akan mendatangi wujudahu kepada wujudnya. Adamun oleh adam, oleh tidak ada. Dengan makna wujud dia, ada dia itu tidak akan didatangi oleh tidak ada. Maknanya apa? Maknanya wujud dia tu, ada dia, tidak akan disudahi oleh tiada. Mustahil. Sebab apa? Sebab bagaimana dia nak disudahi oleh tiada sedangkan dia tidak ada awal? Suatu yang tidak ada awal pasti tidak ada akhir. Suatu yang tidak ada awal pasti tidak ada akhir. Sesuatu yang ada akhir pasti ada awal. Sebab berakhirnya sesuatu kerana ada perubahan. Orang kata punca kepada perubahan ada awal, ada permulaan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada awal. Bila tak ada awal, automatik tidak ada akhir. Bila kita kata mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu ada awal, maka mustahil jugalah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada akhir. Kekal. Makna kekalnya apa? Tidak ada akhir, tidak ada penghujung. Itu makna kekal. Makna sedia apa? Tidak ada awal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah Subhanahu Allah nak faham warna gitu. Memang tak faham lah. Sebab tak akan datang dalam otak kita satu gambar melainkan ianya ada awal dan ada akhir. Otak kita tak boleh terima satu benda yang ada, yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Akal kita tak boleh terima sesuatu yang tidak ada awal, tidak ada akhir, sekiranya sesuatu itu bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, memang akal kita tak nak terima. Tapi kalau Tuhan, akal kita boleh terima. Sekalipun dia tak nak gambar. Sebab Tuhan tu tidak bergambar. Dah guana Allahu'alam. Serah kepada Allah. Akal kita tak mungkin untuk nak memahami sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sebab apa yang masuk pada akal kita, semuanya benda yang ada awal, benda ada akhir. Itu nak memahami. Sekalipun dia boleh tak akul, ada benda yang sebegitu. Yang sebegitu semestinya tak sama dengan makhluk. Yang tak sama dengan makhluk semestinya dia tu adalah Tuhan. Kalau Tuhan okeylah. Kalau makhluk memang kita tak boleh nak, akal kita memang tak boleh nak terima. Bila Tuhan, wajib akal kita terima. Sebab apa? Sebab Tuhan semestinya tak sama dengan makhluk. Wala yalhaqu wujudahu adamun, dan tidak mendatangi kepada wujudnya oleh adam, oleh tiada. Fallahu baqin, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kekal. Allah Subhanahu Wa Taala itu kekal. Maksud kekal la intiha li wujudihi, tidak ada kesudahan bagi ada dia. Tak ada kesudahan bagi ada dia, seperti mana tidak ada awal bagi ada dia. Andai kata kalau kita ikat Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan makhluk, walaupun mulut kita tak kata sama, payah untuk kita nak terima bahawa dia itu tidak ada awal dan dia itu tidak ada akhir. Tapi kalau kita putuskan ikatan itu, kita kata Tuhan tak sama dengan kita,
maka mudah sangat-sangat untuk kita nampak Tuhan tu tidak ada awal, Tuhan tu tidak ada akhir. Maka begitulah juga kalau kita ikatkan Tuhan tu macam ke, kita payah sangat-sangat untuk kita nak kata Tuhan tu tidak bertempat. Tuhan tu tidak bertempat. Tuhan tu bukan berada di dalam alam dan bukan berada di luar alam. Payah sangat-sangat. Sebab kita ikat Tuhan tu macam ke kita. Dengan makna kita faham Tuhan tu jising juga. Benda jenis cokor macam ke kita juga. Tapi kalau kita pisahkan bersamaan antara Tuhan dengan kita, dengan jelas kita akan nampak bahawa pasti Tuhan tak terikat dengan tempat. Tuhan tak terikat dengan di luar dan juga di dalam. Seperti mana Tuhan tak terikat dengan masa dan tak terikat dengan dahulu dan juga kemudian. Sebab apa payah sangat setengah-setengah orang dia nak faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Sebab dalam otak dia tu penuh dengan saki-baki kotoran, tashbih, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jadi orang yang macam tu memang wajib sangat-sangat dia belajar sifat 20 ni supaya dia dapat bersih akal dia. Sehingga bila dia dengar firman Allah, laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang seumpama dia, dia dapat melihat dengan kefahaman yang amat jelas. Apa sahaja yang terlintas dalam otak dia, fahuwa halikun fallahu bi khilafi dzalik. Tuhan tak sama dengan dia sama sekali. Kerana itu isu ini tak ada masalah di kalangan orang salah. Tuhan bertepat ke tak bertepat tak ada masalah, tidak timbul pun. Tuhan ni berada dalam alam ataupun berada di luar alam, tak timbul pun zaman salah. Sebab apa? Sebab dia dapat faham tu makna laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Bila timbulnya golongan ahli bid'ah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala berada di luar alam, ataupun yang kata Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam alam, maka bangkit ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahawa fahaman itu adalah salah. Fahaman itu adalah tashbih. Fahaman itu sebenarnya telah menyamakan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Bila ada timbul golongan yang mengatakan Tuhan bertempat, maka bangunlah ulama-ulama Islam. Sehingga mereka rakam dalam kitab masing-masing bahawa ijma' seluruh ulama-ulama Islam, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat. Kalau kita nak kitab lama, kitab Ibn Hazmin Maratibul Ijma', kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi, Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, jelas dia sebut bahawa Allah berijma' seluruh umat Islam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Kalau ada orang petikai, mana bukti? Mana bukti ulama-ulama berijma' tu? Buktinya disebut dalam Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dia kata tak boleh percaya dengan Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi sebab dia tak ada kesan akil. Maknanya antara Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi dengan dia tu jauh jenak-jenak, air kaki pun tak ada. Kalau kita ni orang yang cerdik, kita akan tak ikut orang yang tak tahu benda ni, dan kita akan ikut orang yang berautoriti. Apakah kita menganggap bahawa Imam Ibn Hazmin, Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi tu seorang yang menipu, seorang yang mereka-reka dalam urusan agama? Hasyalahu zalik. Jauh sangat-sangat. Tapi dah dalam hati tu penuh dengan buruk sangka kepada para ulama. Akhir sekalinya dia melihat seakan-akan ulama tu macam dia juga. Seakan-akan ulama. Sebab apa tidak orang panggil dia tak menyatakan apa orang panggil ijma' tu secara jelas sebagai contohnya? Antara sebabnya kerana perkara tersebut terlalu masyhur. Perkara tersebut terlalu jelas pada zaman itu. Sekiranya tak perlu kepada nak sebut orang ni kata orang ni sebut nama belaka perang. Ketengahkan pandangan, tak perlu. Sebab apa? Sebab perkara tersebut terlalu jelas. Bukti dia, jumhur ulama selepas daripada itu semuanya kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Dan sebelum daripada dia, hak yang menyentuh tentang tempat ataupun tidak bertempat Allah Subhanahu Wa Taala, keseluruhannya kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Hak yang kata bertempat tu, imma dia ni maksud tempat tu dengan makna yang bukan difahami oleh orang biasa, kalau adalah, ataupun dia tu syaz, dia tu orang panggil mengeluarkan pandangan yang syaz jika nak dibandingkan dengan pandangan kebanyakan para ulama.
Di situ As-sifatus salisah, jadi kekal. Makna baqa' dan juga qidam ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan masa. Setengah daripada rakan-rakan kita yang terpengaruh dengan pemikiran tertentu, dia boleh terima Allah Subhanahu Wa Taala tidak bermasa. Tapi dia payah sangat nak terima Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Sedangkan bermasa dengan tempat tu lebih kurang sama je. Masa dengan tempat tu lebih kurang sama. Sesuatu yang bertempat pasti bermasa. Sesuatu yang bermasa pasti bertempat. Sebab sesuatu yang bertempat dan bermasa, itulah nama dia jirim, itulah nama dia jisim. Bila tidak bermasa, matematik dia tidak bertempat. Sebab apa? Sebab dia bukan jisim. Dia bukan satu benda yang tokoh, bukan. Itu kita kata Allah dah nak faham guana hakikat dia. Memang tak faham lah. Sebab tu orang panggil Tuhan. Tu namanya Tuhan. Ruh kita pun kita dah nak faham dah. Apatah lagi kita nak faham tu Tuhan. Yang penting kita dapat melihat dengan jelas bahawa Tuhan itu tak sama sikit, habuk, haram pun dengan kita. Baik. As-sifatus salisah, sifat yang ketiga pula, yang wajib kita kena i'tiqad secara terperinci. Min sifatis sulub, daripada sifat salbiyah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mukhalafatuhu menyalahi ia Allah Subhanahu Wa Taala lil hawadis, akan hawadis. Hawadis jamak kepada hadis. Hadis iaitu sesuatu yang asalnya tak ada kemudian ada. Tidak ada benda yang kita boleh lihat sekarang ini, benda yang kita boleh dengar sekarang ini, dan benda yang kita boleh khayal-khayalkan, melainkan semuanya bermula daripada tak ada kemudian baru ada. Allah Subhanahu Wa Taala tak gitu. Bila tak gitu boleh kita nak khayal, nak bayang ke? Memang tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada awal, kemudian tidak ada akhir. Suatu yang tak ada awal dan tidak ada akhir, semestinya dia tak sama dengan yang ada awal dan ada akhir. Apa sahaja yang kita boleh tengok, apa sahaja yang kita boleh ingat, apa sahaja yang kita boleh khayal-khayalkan dalam hati kita, benda tu mesti ada awal, benda tu mesti ada akhir. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada awal, tak ada akhir. Semestinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan dia sama sekali. Kalau Tuhan sama dengan dia, maknanya Tuhan ada awal, ada akhir juga. Bila ada awal, ada akhir juga, Tuhan tu macam ke kita lah. Bila macam ke kita, bagaimana dia nak mencipta kita dan nak mencipta makhluk-makhluk lain selain daripada kita? Nak cipta ke mana? Tengok kita ni antara makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling hebat. Italah manusia. Kita bukan kata nak buat kita seorang tidak boleh. Nak buat muka kita pun tak boleh. Nak buat, bukan kata muka, hidung pun tak boleh. Bukan kata hidung, bulu hidung pun tak boleh. Bukan kata bulu, tai hidung pun tak boleh. Buat macam ke Tuhan buat. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata jadi, maka jadi. Mi goreng, nak buat mi goreng boleh ke? Tak boleh. Ini menunjukkan bahawa manusia tidak sama dengan mi goreng. Manusia tu dia ada akal, dia ada kekuatan, dia ada panca indera, dia ada perancangan. Dan mi goreng tak jadi gitu. Mi goreng nak buat mi goreng tak jadi. Manusia nak manusia. Bahkan manusia hebat begini pun, untuk nak mengadakan sesuatu sebutir pasir pun dia tak mampu. Dia hanyalah sekadar mengusahakan sesuatu, dia gerak dan dia nak buat benda tu. Sekadar tu je. Yang mengadakan benda tu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini secara jelaslah menunjukkan bahawa bila sebut Tuhan memang tak sama dengan kita. Jadi jangan kita aplikasikan hukum orang kata makhluk kita letak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk mesti kalau dak atas mesti bawah, dak bawah mesti atas. Kalau dak tua mesti muda, dak tua mesti muda. Tiba-tiba kita nak letak hukum tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tak kenal Allah. Menunjukkan kita dah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Jisim, dak gerak mesti diam, dak gerak mesti diam, dak diam mesti gerak. Kita nak aplikasikan hukum ni kepada Allah tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bukan jisim. Sehingga kita nak kata okey, Allah antara dua je. Kalau dia tak gerak dia diam, kalau dia tak diam dia gerak. Astagfirullah. Ini telah menyamakan antara Allah Subhanahu dengan orang yang kata Allah tu gerak jadi kafir bil ijma'. Dan orang yang kata Allah Subhanahu Wa Taala diam pun jadi kafir bil ijma'. Para ulama. Sebab apa? Secara lazimnya dia telah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu jisim yang juga memenuhi
ruang seumpama dia. A'adzanallahu min zalik. Maka begitulah juga hukum berada di dalam dan juga di luar alam. Allah ni ada di dalam alam ke berada di luar alam? Nak kata di dalam mustahil. Jadi Allah lebih kecil daripada alam. Mesti Allah berada di luar alam. Siapa ke tahap tu dia mikir tentang Tuhan? Tu dia marah orang belajar sifat 20, dia kata sebab mikir tentang Tuhan. Tuhan tak suruh mikir tentang dia. Ini kata kadang-kadang dia duk tuju kepada orang. Benda hak dia tuju kepada orang tu sebenarnya kena kepada dia belaka. Tapi dah tak sedar tu nak macam mana? Hati tu tak sedar. Tak sedar tu sebab apa? Sebab dia dididik supaya rasa pandai. Bukan dididik supaya jadi pandai. Itu beza. Orang yang dididik supaya jadi pandai dengan orang yang dididik supaya rasa pandai. Orang belajar sifat 20 tak fikir pun tentang hakikat zat Tuhan, tak fikir pun. Bahkan dia sentiasa pegang dengan laisa kamislihi syai', laisa kamislihi. Ini sampai ke peringkat menempatkan Allah di satu penjuru alam semesta. Apa benda cara mikir begini ni? Bila gitu kok banyaklah orang kata persoalan-persoalan yang tak mungkin untuk nak dirungkaikan. Akhir sekali bila orang bertanya, ni tak boleh bertanya, ni kena dengar percaya je, dengar percaya. Islam bukan gitu, cara memikir orang Islam bukan gitu. Cara memikir orang Islam, dia dengar, dia faham dan dia yakin. Dia dengar, dia faham dan dia rasa dia tak mampu, dia dengar, dia faham dan dia akur bahawa dia tak mampu untuk nak naik tangga yang kedua. Tangga yang membicarakan tentang hakikat zat dan juga sifat. Kemudian dia pegang, dia serah kepada Allah. Itu cara. Ini dia yang konsep pemikiran orang. Dia konsep okey, Tuhan berada di satu tempat yang lebih tinggi daripada alam. Bila orang kata tempat tu kat mana? Belah utara alam ke, belah selatan alam ke, belah timur alam ke, belah barat. Belah belaka. Bila belah belaka Tuhan tu jadi bulat. Sebab alam ni dia benda memenuhi ruang. Memenuhi ruang tu kalau tak bulat pun bujur mesti kena ada bentuk dia. Jadi Allah pun mengelilingi, maknanya Allah. Astagfirullahalazim. Bila orang kata gitu, jangan fikir banyak sangat. Jangan fikir banyak sangat guana. Awak pergi buka pintu tu. Yang mana para ulama tutup itu tu. Para kita mudah je. Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan kita. Bila tak sama dengan kita, jangan kaitkan benda yang Tuhan tak sebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi dengan Allah. Antaranya tempat Tuhan tak sebut dalam Al-Quran. Tempat Allah Tuhan tak sebut dalam Al-Quran. Dan tempat itu sebenarnya bercanggah dengan kebesaran Allah. Tiba-tiba dia faham Tuhan tu macam ke makhluk, dia mengisbatkan apa yang tidak diisbatkan oleh Allah. Dalam keadaan dia kata Asy'ariyah dan Maturidiyah ini telah melakukan benda bid'ah, membicarakan sesuatu yang tidak dibicarakan oleh orang-orang salaf. Tapi sebenarnya dia telah menambah satu akidah yang tidak pernah ada pun pada zaman salaf. Bahkan bercanggah dengan akidah yang dibawa oleh generasi salaf. Beza sangat-sangat. Baik. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, tidak sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hawadis. Wahia, dan dia bersalahan Allah dengan perkara yang baharu tu, ni wajib kita kena i'tikad, sebab itulah hakikat. Makna kalau kita i'tikad ke, kita tak i'tikad ke, dia tidak merubah apa-apa. Kita yang boleh sakit kalau kita tak i'tikad. Sebab Tuhan suruh kita i'tikad, bahawa dia tidak sama dengan makhluk. Sebarang jenis persamaan nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bila Nabi ajar kita supaya lepas sembahyang dia sebut subhanallah, 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 subhanallah. Maknanya dia subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Maknanya tak ada sama sikit. Maha suci Allah daripada apa? Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Dan persamaan. Itu makna maha suci Tuhan. Subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Segala jenis kekurangan mustahil ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala jenis persamaan mustahil bagi Allah. Tu kita sebut tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Sehingga kita tak nampak dah Tuhan tu sama dengan makhluk, kita isbat sifat pula. Bila kita isbat sifat kepada Tuhan tu, sifat yang memang tak sama sikit apa haram pun dengan sifat makhluk. Itu kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dengan makna Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan.
Sifat-sifat kesempurnaan mana? Sifat-sifat kesempurnaan yang tak sama sikit habuk harang pun dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak ada sikit habuk harang pun makna kekurangan. Yang pertamanya kita nafikan kekurangan. Yang kedua kita isbatkan kesempurnaan. Yang ketiga pula Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah, apa benda makna Allah Maha Besar? Maknanya kita tak dapat memahami hakikat zat dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan erti kata yang dengan apa, kita tidak mampu untuk nak memahami hakikat zat dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun kita memiliki ilmu yang menggunung tingginya, tak mampu kita. Walaupun Tuhan bagi makrifat kepada kita untuk nak faham hakikat zat dan juga sifat Allah, tak mampu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu maha besar. Tak dicapai oleh kekuatan yang ada pada kita. Kekuatan panca indera memang awal-awal lagi tak tercapai. Kekuatan akal fikiran pun tak tercapai. Kekuatan hati dan perasaan pun tak tercapai. Itu makna Allahu Akbar. Itu orang panggil tauhid. Makna betul-betul kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, baru timbul rasa takzim kita. Timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada zikir tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah lebih besar. Allah tak mampu untuk kita nak faham. Itu yang Imamul Haramain kata, sesiapa yang akal dia sampai kepada adanya Tuhan, tapi Tuhan yang masih boleh dia faham, fahaula'il musyabbihin, maka mereka itu fahaula'i al-musyabbihun, maka mereka itu adalah golongan musyabbihah, golongan yang kefahaman dia dikotori oleh tashbih, menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Sesiapa yang dapat yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, tapi ada yang tak mungkin untuk dia faham dengan akal fikiran dia, tak mungkin untuk dia nak faham hakikat ada tu ada macam mana, maka inilah orang panggil muwahhidin. Dia nampak lemah dia, sehingga dia aku memang dia tak mampu untuk nak memahami hakikat Allah. Itu kita belajar sifat 20. Belajar sifat 20 ni supaya akhirnya kita nampak bahawa hebatnya Allah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tak mampu untuk pujimu ya Allah, seperti mana engkau puji dirimu sendiri. Sebab apa? Sebab aku tidak mampu untuk mengenali hakikatmu ya Allah, seperti mana engkau mengetahui tentang hakikatmu. Sekalipun aku i'tiqad engkau bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, apa yang sebenarnya lebih daripada apa yang aku i'tiqadkan itu. Kalau syurga, Nabi kata mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, itu baru makhluk Tuhan. Apatah lagi dengan Tuhan Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Situ kita akan nampak Allah. Tak jadi aku ni kalau aku lawan perintah Allah. Allah hebat sangat. Gitu semua Allah Subhanahu Wa Taala. Mula hati kita rasa debar untuk nak buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tak sama sikit abah haram pun. Tak sama sikit abah haram pun. Itu kita sebut sama kewujudan kita nak dibandingkan dengan kewujudan Allah. Wujud kita ni macam ke bukan wujud pun. Walaupun kita yakin bahawa wujud kita ni wujud yang hakiki. Ulama tasawuf bila dia kata wujud kita ni wujud yang majazi, bukan majazi dengan hakiki hak dalam ilmu balaghah tu dak. Majazi dengan makna orang panggil wujud yang billah, wujud yang dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan dia. Dia tidak wujud secara hakiki dengan makna wujud li zati. Wujud yang tidak ada awal dan juga tidak ada akhir, dan tidak ada mukhassis, dan tidak ada berhajat kepada mana-mana pihak. Itu maksud dia. Orang panggil wujud hakiki dengan wujud majazi. Bukan dia menafikan bahawa kewujudan kita ni wujud yang tidak wujud. Hak majazi hakiki dalam ilmu balaghah tu bukan tu. Jadi maknanya dia tidak menafikan kewujudan kita. Dia tak menafikan bahawa kita juga wujud yang hakiki.
Tetapi wujud hakiki kita, wujud kita ni nak dibandingkan dengan wujud Allah, tak masuk dalam kategori wujud lagi. Macam kita kata apa? Macam hidupnya batu hidup, batu sungai tu orang panggil batu hidup. Kalau batu bepang tu orang panggil batu mati. Batu hidup, hidupnya batu hidup dengan hidupnya kita. Maknanya kalau kita epek dua, hidup batu hidup dengan hidup kita, tak sama sikit buat haram pun. Bahkan hidup batu tu masih dianggap sebagai batu batang je lagi. Tak dianggap sama sekali masuk dalam kategori hidup pang. Tak. Itu baru hidup kita dengan hidup batu. Apatah lagi kita makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi wahdatul wujud tu. Wahdatul wujud ahli sunnah wal jamaah. Bukan bila kita sebut wahdatul wujud tu sesak lalu dah. Wahdatul wujud ni istilah yang digunakan oleh ahli sunnah pun guna. Tapi golongan batiniyah pun guna, tapi dengan makna yang berbeza. Wujud wahdatul wujud di sisi ahli sunnah dengan makna tidak ada sesuatu yang wujudnya mutlak. Wujudnya wajib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna yang lain, jika nak dibandingkan dengan kewujudan Allah, dia seakan-akan tidak ada. Tak masuk dalam kategori ada lagi, tanpa menafikan bahawa dia tetap ada, tapi ada cara dia, ataupun ada orang panggil dengan makna yang bersesuaian dengan dia, bukan ada dengan makna yang bersesuaian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kerana itu kalau kita tengok kitab-kitab ulama Melayu, kita tak tahu paluh pun menyebabkan wahdatul wujud. Kalau kita ikut golongan yang fobia dengan nama wahdatul wujud tu, habis ulama-ulama Melayu jadi sesak belaka, jadi batiniah belaka. Azanallahu min zalik. Ini sebab orang dia rasa bahawa dia tu lebih hebat daripada orang lain. Samalah, sama nyakit dengan apa yang menimpa golongan Salafiyah Wahabiyah, sama nyakit yang menimpa kepada golongan Ahbas dan golongan-golongan yang lain. Orang panggil golongan-golongan yang melampau. Dia tak cuba nak memahami apa yang diungkapkan oleh orang. Kemudian dia faham dengan kefahaman yang salah, yang tidak dikehendaki oleh orang. Kemudian dia hukum orang berdasarkan kepada kefahaman dia. Sekalipun orang itu orang yang terkenal dengan waraknya, orang yang terkenal dengan hebatnya, terkenal dengan otoritinya. Azanallahu min zalik. Okey. Wa hiya adamu mumathalatihi laha fi syai'in minha, iaitu tidak sama. Allah Subhanahu Wa Taala akan al-hawadis fi syai'in minha, sesuatu pun daripadanya. Maknanya tak ada Allah memang tak sama sikit. Orang Terengganu sebut tak sama sikit habuk harang pun. Tak sama sikit habuk harang pun tak tutup. Dah tu Tuhan ada, kita ada. Ada kita nak dibandingkan dengan ada Tuhan, tak masuk dalam kategori ada pun lagi. Sini kita kena faham ni, ulama kita ahli sunnah wal jamaah disebut dalam apa? Dalam Syarah Ummul Barahim, Imam Sanusi sebut hubungan antara lafaz sifat yang dinisbahkan kepada kita dengan lafaz sifat yang dinisbah kepada Allah. Contohnya ada, kita ada, Tuhan ada. Allah kuasa, kita kuasa. Hubungan antara dua ni masuk dalam kategori mushtarak lafzi. Apa makna mushtarak lafzi? Maknanya mushtarak dia ni berkongsi dari sudut lafaz, tapi makna dan hakikat yang berbeza. Makna dan hakikat yang berbeza. Macam kita kata Tok Haji Serebang lah. Tok Haji Serebang hok jual di pasar, hok yang dijual di pasar kuih tu, dengan Tok Haji Serebang hok mengajar kita aqaid duriyah. Hakikat yang jauh terus. Ada kena-mengena terus. Hok ni Tok Haji Serebang juga, ni Tok Haji Serebang juga. Dalam bahasa Melayu kita ni kita akan panggil perkataan yang sama sebutan dia tetapi makna dia berbeza. Mereka contohnya. Mereka satu ganti nama, hum, mereka. Satu lagi mereka merujuk kepada perbuatan. Mereka Ali, mereka kapal terbang. Mereka tu dengan mereka hum tu jauh jenak-jenak, tak ada sama sikit apa haram pun. Dia orang panggil mushtarak lafzi. Sebutan dia sama tapi makna dan hakikat dia berbeza. Begitulah lafaz wujud yang dinisbahkan kepada Allah dengan lafaz wujud yang dinisbahkan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat Allah dengan kudrat kita. Apa kudrat kita? Nak mengadakan tak mampu. Kudrat apa benda gitu? Nak mengadakan tak boleh. Nak meniadakan tak boleh. Dah kudrat apa gitu?
Orang tak panggil kudrat pun gitu. Jika nak dibandingkan dengan kudrat yang hakiki, yang mengadakan dan meniadakan, yang merubah sesuatu, kita tak mampu. Kita hanya boleh gerak je. Gerak disertai dengan nak. Itu je, tak lebih daripada itu. Macam mana kita nak kata sama hakikat? Tak sama sekali. Tak sama sekali. Jadi inilah yang kita kena faham. Baru kita tak gelecoh. Kalau tidak kita gelecoh. Gelecoh. Bila dia tak faham dengan molek, dia pun kata okey, la maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini kata-kata yang sesat. Sesat apa kata-kata tu? Keseluruhan tokoh-tokoh besar ketengahkan kata-kata tu. Imam Ghazali pun guna kata tu, Imam Sahruwardi pun guna kata-kata tu, Imam besar-besar guna kata-kata tu, tapi dengan makna yang betul. Dengan makna la maujud illallah, tidak ada yang ada dengan erti kata yang sebenar, ada yang hakiki, macam ada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak sama dengan yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, tu betul. Jangan bawa kata-kata tu kita ambil makna golongan batiniyah yang kata tidak ada yang ada kecuali Allah, sehingga dia mengaku dia Allah. Dia tengok pokok, dia kata Allah tu pokok, dia tengok tu beza, tu sesat. Jadi jangan kerana kesesatan sekelompok sehingga kita pukul locong dengan kata-kata tu, kita kata sesat. Orang panggil kam'aiban qaulan sahiha wa afatuhu min fahmis saqim. Berapa ramai orang yang mencela kata-kata yang betul kerana datangnya daripada kefahaman yang saqim, kefahaman yang sakit. Kita ahli sunnah wal jamaah, la ilaha illallah tu ada beberapa peringkat makna. Makna yang pertama, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Kalau nak fikir apa? Ada tu pekong ada. Orang tak masuk ke tu pekong sini. Sini orang masuk la ma'bud dengan makna la ma'bud bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang kedua, la maqsud illallah. La maqsud illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Maksud dia tu kita pergi tuju kawan kita, kalau ada masalah apa kita pergi minta tolong ke dia. Itu tak masuk sini. Sebab sini maknanya la maqsud bihaqqin. Tidak ada yang dituju dengan sebenarnya, dengan makna secara hakikinya kecuali Allah. Allah saja yang boleh bagi manfaat dan mudarat kepada kita. Orang lain tak boleh. Orang lain hanya menjadi asbab saja. Begitu juga dengan kata la ma'bud bihaqqin, la mawjud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ada dengan makna yang hakiki. Makna yang hakiki ke mana? Ada macam adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak ada kecuali Allah je gitu. Ada setengah ulama tambah pula satu peringkat lagi, la masyhud illallah. Tidak ada yang disaksikan. Disaksikan ke mana? Bihaqqin illallah, melainkan Allah. Ni jangan kita letak kata-kata orang yang jahil dalam baku yang sama dengan kata-kata para ulama yang mu'tabar. Ini tak lain tak bukan, pertamanya kerana apa? Kerana kejahilan kita. Yang keduanya kerana kita buruk sangka kepada orang. Yang ketiganya kerana semangat kita lebih daripada pengetahuan kita. Semangat kita lebih daripada ilmu kita. Nampak macam ke betul semangat, tapi semangat yang salah, yang menyebabkan akhir sekali dengan para ulama hak mu'tabar pun yang retak oleh ada macam ke dia retak kepada golongan-golongan yang sesat. Taib. Jadi apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk? Ada orang timbul persoalan. Sifat-sifat Allah ini sedia. Dah tak sama dengan makhluk, masa makhluk tak ada. Nak sama dengan benda tak ada lagi. Bila ada makhluk barulah tak adanya tak sama dengan makhluk. Jadi tak sama dengan makhluk tu ada permulaan dengan adanya permulaan makhluk. Jawapan dia ke mana? Jawapan dia kita kena faham apa benda yang dimaksudkan oleh para ulama tak sama dengan makhluk. Maknanya apa? Makna dia falaisa jauharan. Allah itu bukan jauhar. Ni memang daripada azali lagi dah Tuhan tu bukan jauhar. Bukan bila ada makhluk barulah Tuhan tu bukan jauhar. Jauhar ni apa? Iaitulah sesuatu yang memenuhi ruang. Jauhar dengan jirim sama je. Sesuatu yang ada dia dengan cara memenuhi ruang. Dengan makna sesuatu yang ada dia tidak menumpang kepada yang lain. Kalau yang menumpang kepada yang lain itu namanya araq. Kalau saya ni, saya jauhar.
hitam yang menumpang pada saya, itu dinamakan dengan arak. Jauhar dia ada ruang. Ruang daripada sini sampai ke sini. Berapa? Sekaki 2 inci. Daripada atas ni sampai ke bawah. Berapa? 5 kaki 7 inci. Tu orang panggil ruang. Depan pula. Maknanya atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Tu orang panggil ruang. Yang dipenuhi oleh sesuatu. Maknanya sesuatu yang begitu, itu yang dimaksudkan dengan jauhar. Allah bukan gitu. Allah bukan jauhar. Bila dia bukan jauhar, maka tak timbullah bertempat ataupun tak bertempat. Tak timbullah bahawa berapa saiz dia, berat dia berapa, dia berada di kiri kanan, dia ada di kiri ataupun di kanan kita, di atas ataupun di bawah. Tak timbul benda tu. Sebab apa? Sebab dia bukan jauhar. Okey, ada ajaran baru yang mengatakan Muhammad itu Allah dan Allah itu Muhammad, dengan alasan tak boleh menceritakan tentang Allah kecuali Allah sendiri. Tuduh kita ni masih kafir sebab tak faham, tak berlepas maksud syahadah. Apa komen ustaz? Okey, pertamanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Hadza ma'lum bid-darurah. Orang kafir pun tahu, orang Islam i'tikad bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Kemudian Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Tuhan. Orang ni orang panggil ma'lum minaddin bid-darurah. Orang kafir pun tahu bahawa Muhammad itu, orang Islam tak i'tikad dia tu Tuhan. Bahkan Muhammad itu adalah pesuruh Tuhan. Maknanya kalau orang kata Muhammad itu adalah Tuhan, dia kafir atas dak kering selalu dah. A'adzanallahu min zalik. Ni kerana kejahilan ni. Kerana kejahilan, maka dilafazkan kata-kata yang orang panggil kufrun sharih ataupun kufrun bawah. Makna kufur yang nyata. Dengan alasan tak boleh menceritakan tentang Allah kecuali Allah sendiri. Dah Allah cerita dah tentang dia kan, bahawa dia ni bukan jauh, bahawa dia ni tidak sama dengan makhluk, bahawa dia tidak ada awal, dia tidak ada akhir, bahawa Muhammad itu adalah Rasul yang diutuskan oleh dia. Tuhan khabar sendiri dah kan. Kalau kita nak dengar kata-kata Tuhan, maka kita akan dapat faham seperti mana yang difahami oleh orang-orang Islam. Ini makna dia, orang kata kata-kata yang tidak ada makna. Kata-kata yang tidak ada makna. Sekarang kita menceritakan tentang Allah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah. Bukan kita reka-reka ni. Sifat 20 dia bukan reka. Dia menceritakan tentang Allah seperti mana yang diceritakan oleh Allah melalui kefahaman yang berautoriti para ulama yang muktabar. Dikonklusikan sehingga disimpulkan ada 20 sifat. Maknanya 20 sifat ni daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis Nabi. Kefahaman yang benar terhadap orang kata konteks ayat Al-Quran dan hadis Nabi tu, maka keluar 20 sifat ni. Lepas tu tuduh kita masih kafir sebab tak faham. Biasalah, maknanya orang gila dah sedar dia gila. Dia kata orang lain gila. Orang tidur tak sedar dia tidur. Dia kata orang lain yang tidur. Sedangkan dia tengok orang lain tidur tu dalam mimpi dia. Ini sini ada satu kata-kata yang bagus juga. Bagus juga. Dia kata mana? Dia kata orang yang sedang tidur, dia tak sedar bahawa dia sedang bermimpi. Sehinggalah melainkan setelah dia terjaga, baru dia sedar mimpi rupanya. Begitulah juga orang yang lalai. Dia tak sedar betapa banyak perkara yang telah dia sia-siakan, melainkan setelah dia mati. Bila mati, malaikat cabut nyawa, barulah nampak, ya Allah, gila ke apa aku ni. Banyak sangat perkara yang aku sia-siakan. Ini orang yang macam tu penting sangat belajar sifat 20. Bila dia belajar sifat 20, orang kata gaya pemikiran dia tu akan disusun semula. Disusun semula dan diatur semula sehingga dia dapat faham Allah Subhanahu Wa Taala menepati dengan keterangan Al-Quran dan hadis, dan menepati dengan logik akal manusia yang waras. Habis itu. Dia kata, makna Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk tu makna apa? Yang pertamanya, Allah bukan jauhar. Jadi Allah bukan jauhar ni daripada azali lagi dah. Tak ada awal pun. Daripada azali Tuhan tu bukan jauhar. Dengan makna daripada azali lagi dah. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Sebab apa? Sebab al hawadis semuanya jauhar. Wala aradan, dan Allah bukan arad.
Arak ni sifat kepada jauhar. Arak ni sifat kepada jauhar. Ini penting kita faham istilah ni. Para ulama dia letak istilah tu bukan untuk memenatkan kita, tapi untuk ikat kefahaman kita supaya tak gelecoh. Kita boleh faham jauhar. Jauhar sesuatu yang memenuhi ruang, sesuatu yang ada bentuk, sesuatu yang ada saiz, sesuatu yang berjihah. Itu orang panggil jauhar. Allah bukan jauhar. Dan Allah bukan arak. Arak makna sifat. Sifat pada jauhar tu. Tinggi dia, rendah dia, panjang dia, gemuk dia, kata kuruh dia, busuk dia, sedap dia. Itu semuanya adalah a'rad bagi dia. Sifat bagi Allah tidak sama dengan makhluk. Maknanya Allah bukan jauhar dan Allah bukan a'rad. Besar masalah kita. Apa sahaja yang nitah dalam otak kita, kalau jenis jauhar, jenis a'rad, fallahu bi khilafi dzalik. Dan tak akan nitah gambar dalam otak kita melainkan dia a'rad campur dengan jauhar. Sehebat mana kita fikir? Kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala, kita fikir sesuatu yang hebat. Contohnya naga yang atas kepala dia ada kipah. Kemudian kaki dia macam ke kaki gergasi. Kemudian dia ada belalar pula. Kita rekalah dalam otak kita sehebat mana benda. Dia tetap jauhar. Dengan makna dia ada saiz dia, dia ada bentuk dia. Dia ada bentuk dia, dia ada saiz dia. Jauhar Allah bi khilafi dzalik. Kerana itu para ulama tasawuf dia mengkonklusikan, nak mudah kita. Dia konklusi sini, dia kata kullu ma khatara bi balika, setiap apa yang terlintas dalam fikiran kamu. Guana rupa dia, guana warna dia, guana bau dia, guana tinggi dia, guana rendah dia. Apa saja yang terupa dalam akal kita, fa huwa halikun, dia pasti akan binasa kalau dia ada. Fallahu bi khilafi dzalik, Allah tak sama dengan dia. Sampai ke peringkat kita aku bahawa la nuhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik, sehingga kita telah nasifuka ya rab illa bima wasafta nafsak. Kami tak mampu nak menyifatkan kamu wahai Tuhan melainkan apa yang engkau sifatkan dirimu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis baginda Nabi. Okey. Jadi daripada jauhar itulah wala mutaharrikan, bukan sesuatu yang bergerak. Wala sakinan, bukan sesuatu yang sakin, yang diam, yang tidak bergerak. Dia kata sakit kepala, nak faham. Sesuatu yang bergerak pun tidak, diam pun tidak, sakit kepala belajar sebab 20. Sakit kepala sebab awak cuba nak faham benda tu. Awak dah tekan otak awak untuk nak faham benda tu. Orang kata dah awak dah akan faham. Awak tak nak lepas. Tapi kalau awak lepas, awak tahu dah hakikat, Allah tu bukan bergerak, faham tak mana gerak, faham. Allah tu bukan diam, faham tak mana diam, faham. Okey, lepas. Benda gerak, benda diam tu bukan Allah. Allah guana Allahu a'lam, serah kepada Allah. Yang jelasnya Allah bukan jauhar. Mudah je. Yang sakit kepala tu guana. Sakit kepala sebab dia duk mikir benda orang sesuatu yang orang kabur daripada awal lagi dah. Jangan duk tebing mikir, jangan duk tebing mikir. Kita tak mampu. Sayyidina Abu Bakar kata al-ajzu an darkil idrak. Lemah daripada nak faham. Itu makna kita kenal Tuhan tu. Selama mana kita boleh pergi lagi Tuhan tu besar, Tuhan tu ada tempat tinggal dia, Tuhan tu duduk lebih tinggi daripada aras. Satu ruang kosong. Ini orang tak kenal Tuhan ni. Sebab dia masih lagi faham tentang Tuhan. Cuma dia tak tahu tentang apa? Tentang guana rupa Tuhan, guana bentuk Tuhan. Ni orang yang mikir tentang Tuhan. Kalau belajar sifat 20 daripada awal dah dia kerak. Kerak guana Allah tak sama dengan makhluk. Maknanya Allah bukan jauhar, Allah bukan a'rab. Dah Allah guana Allahu a'lam, serah kepada Allah. Tak mampu untuk kita nak faham tentang hakikat Allah. Selesai dah tu. Wala mutaharrikan, Allah tidak bergerak. Wala sakinan, Allah tidak diam. Kalau kita kata mustahil, kalau tak gerak mesti diam, kalau diam mesti gerak, Tuhan ni gerak ke diam? Ni menunjukkan dia dah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jauhar. Hak yang mustahil tak gerak tak diam tu ialah jauhar. Allah Subhanahu Wa Taala bukan jauhar. Dah guana dia tak perlu guana, tak ada guana. Dah nak fikir guana, siapa suruh fikir? Hak ni orang suruh serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wala yusaf bisigari, dan Allah tidak disifatkan dengan kecil. Kecil wahiya qillatul ajza, dengan makna
sedikit juzuk-juzuk dia. Wala bil kibari, dan Tuhan tidak disifatkan dengan besar. Wahia kasratuha ay kasratul ajza, iaitu dengan makna banyak juzuk. Makna bila kita sebut Allah tu besar, bukan besar yang sama dengan besarnya jauhar, tapi besar yang layak dengan kebesaran Allah. Begitu juga bila kita sebut Allah tu maha tinggi, bukan tinggi yang bersesuaian dengan jauhar, tapi tinggi yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Besar kecil, apa makna besar kecil? Untuk kita besar kecil benda. Dia tu besar, dia tu kecil. Ada dua makna. Satu besar kecil yang merujuk kepada jauhar. Makna orang panggil jauharian. Makna yang merujuk kepada jauhar. Merujuk kepada jisim. Merujuk kepada jirim. Okey, sebelum daripada tu, mungkin ada di kalangan yang hadir pada hari ini yang tidak pernah terdedah kepada istilah ni. Istilah jauhar dengan jirim. Jauhar, jirim, jisim. Yang dimaksudkan dengan jauhar ialah sesuatu yang memenuhi ruang. Jauhar itu juga dinamakan dengan jirim. Sesuatu yang memenuhi ruang, yang ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Ini dinamakan dengan jauhar. Jauhar dalam bahasa mudah kita kata diri sesuatu. Diri sesuatu hak begitu. Hak yang ada macam kita ni. Diri kita ni orang panggil jauhar. Diri pokok tu orang panggil jauhar. Diri bulan tu orang panggil jauhar. Diri bintang itu dinamakan dengan jauhar. Jauhar itu juga dinamakan dengan jirim. Jauhar dengan jirim sama je. Ni jirim dalam ilmu tasawuf, ilmu akidah ni, bukan jirim lah sains tu. Jauhar dengan jirim maknanya sama, iaitu sesuatu yang memenuhi ruang, sesuatu yang memenuhi lapang, sesuatu yang orang kata ada bentuk, sesuatu yang berpihak. Okey. Kemudian sesuatu yang memenuhi ruang ini, kalau dia terbina daripada beberapa juzuk, maka dia dinamakan dengan jisim. Bila sebut jisim, ialah sesuatu yang mengambil ruang, yang terbina daripada beberapa juzuk. Macam ke saya ni, ada kiri saya, ada kanan saya, ada atas saya, ada bawah saya. Ada bahagian kiri, ada bahagian kanan, ada bahagian atas, ada bahagian bawah, ada bahagian depan, ada bahagian belakang. Ini diistilahkan dengan jisim. Makna kita boleh buat konklusi, setiap jisim mesti jirim, mesti jauhar. Tapi bukan setiap jauhar itu mesti jisim. Sebab ada satu jauhar, dia mengambil ruang, tapi dia tidak ada bahagian-bahagian. Dia adalah juzuk yang paling kecil, yang tak mungkin untuk nak dibelah bahagi lagi. Maka itu dinamakan dengan jauhar al-fardi. Jauhar fardi dengan jisim sama-sama mengambil ruang. Cuma yang membezakan antara kedua ni, jauhar fardi, juzuk yang paling kecil yang tak boleh nak dibelah bahagi lagi. Manakala jisim pula, juzuk yang bukan juzuk lah, satu himpunan juzuk-juzuk yang membentuk satu benda yang besar. Makna sesuatu yang boleh dibelah bahagi dinamakan dengan jisim, sesuatu yang tak boleh dibelah bahagi dinamakan dengan jirim. Selama mana dia mengambil ruang, maka kedua-duanya itu dinamakan dengan jauhar. Atau bukan, salah mula. Air nafas dulu. Mendadak ayah mana ni? Mendadak mana? Kita nafas dulu. Okey, sesuatu yang mengambil ruang, dia dinamakan dengan jauhar, ataupun dinamakan dengan jirim. Jauhar dengan jirim benda sama. Maknanya sesuatu yang mengambil ruang. Sesuatu yang mengambil ruang ini, emma dia terdiri daripada beberapa juzuk, maka dia dinamakan dengan jisim. Dia terdiri daripada beberapa juzuk, maka dia dinamakan dengan jisim. Emma dia tidak terdiri daripada beberapa juzuk, bahkan dia juzuk paling kecil yang tak mungkin nak dibelah bahagi lagi, maka itu dinamakan dengan jauhar al-fardi. Jauhar al-fardi dan juga jisim, kedua-dua ini adalah jauhar, kedua-dua ini adalah jirim. Jauhar ataupun jirim. Itu kita kena faham. Okey, kemudian sifat kepada jisim, sifat kepada jauhar fardi, ataupun sifat kepada jauhar, sifat kepada jisim, itu dinamakan dengan a'rad. Sifat Allah tidak dinamakan dengan a'rad. Jadi jangan sekali-kali kita faham sifat Allah dengan apa yang kita faham daripada a'rad. Lagi kita akan jelas insya-Allah.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disifatkan dengan kecil. Kecil dengan makna juzuk dia kurang. Makna saya lebih kecil daripada gajah. Sebab apa? Sebab juzuk saya ni lebih sedikit daripada gajah. Allah tidak boleh disifatkan. Mana mustahil Allah Subhanahu Wa Taala begitu sifat dia. Sebab apa? Sebab Allah bukan jauhar. Allah bukan jirim. Wala bil kibari, dan tidak boleh disifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna mustahil ni. Kalau kita sifat juga salah kita, dusta kita. Sebab apa? Sebab kita menyifatkan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bil kibari dengan besar. Besar dengan makna kasratuha ay kasratul ajza. Banyak juzuk. Bila banyak juzuk dia, maka dinamakan dengan besar. Macam gajah, bukit besar. Bukit besar bukit besar tu lebih besar daripada saya. Sebab apa? Sebab juzuk-juzuk dia, orang kata juzuk-juzuk dia lebih banyak daripada juzuk-juzuk saya. Saya ni kalau saya blender contohnya, lock biar kering, kemudian tumbuk, mungkin ada 18 juta juzuk. Kalau gajah tu mungkin ada dalam 300 juta dia punya juzuk. Waktu orang panggil besar jisim. Begitu juga dengan kecil jisim. Allah Subhanahu Wa Taala besar dia bukan besar jisim. Begitu juga tinggi Allah bukan tinggi jisim, tapi tinggi yang layak dengan kebesaran Allah. Besar Allah bukan besar jisim, tapi besar yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh faham dengan betul bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan makna Allah lebih besar daripada bukit besar dengan makna juzuk Allah lebih banyak daripada juzuk bukit besar. Tak. Tapi dengan makna yang layak dengan kebesaran Allah. Besar yang merujuk kepada makna dia tu pencipta kepada segala-galanya. Dia tu orang kata yang memiliki akan segala-galanya. Segala-galanya yang ada itu memerlukan kepada dia. Dia tak perlu sikit abu haram pun kepada selain daripadanya. Gitu juga kalau kita faham Allah Maha Tinggi. Bukan tinggi macam ketinggi tiang elektrik tu, ataupun tinggi atas daripada latar. Hak ni orang panggil tinggi jauhar, tinggi jirim, tinggi jisim. Allah bukan jauhar, Allah bukan jirim, bukan sifat jauhar, jirim dan juga jisim mustahil bagi Allah. Dah tinggi dengan makna yang layak bagi Allah. Ahli sunnah al-Asy'ariyah dulu, kini dan selama-lamanya semuanya mengisbatkan sifat tinggi bagi Allah. Tapi mereka menafikan sifat tinggi jirim daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah sendiri nafikan. Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia, dan dia tidak menyamai sesuatu. Dia tak sama dengan yang lain, dan yang lain tidak sama dengan dia. Okey. Ini dia kata Asy'ariyah menafikan sifat tinggi Allah. Ada ke cakap gitu? Maknanya tak tahu. Ada ajaran baru. Okey. Kadang-kadang terlintas dalam pemikiran seorang tentang sifat Allah yang tak layak baginya, sedangkan hatinya menolak perkara tersebut. Apakah perkara ini boleh menjejaskan akidah? Tidak. Sebab lintasan tu bukan kita. Bila kita belajar, kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Dia mari juga, waktu bukan kita, di luar daripada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi waktu bukan kita tu. Waktu iblis alaihi lanatullah, ataupun daripada nafsu kita untuk nak merosakkan kita. Jadi waktu tu kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mari nitah guana-guana pun kita tak dosa. Tujuan dia mari kita nak suruh kita serabut kepala. Akhir sekali kita kata tak payah belajar akidah ni, belajar jadi kau pening aku. Akhir tak belajar. Bila tak belajar, setan pun tepuk tangan. Oh, bagus, kena dah berangkat. Bila tak belajar jahil. Bila jahil, tak sedar bahawa dia tu salah. Salah tentang ketuhanan adalah suatu benda yang amat berat. Bukan benda yang kecil-kecil. Silat-silat gaya boleh jadikan kafir. Azanallahu min zalik. Okey. Jirim jauhar sesuatu yang mengambil ruang. Jisim juzuk-juzuk dari jirim. Bukan juzuk-juzuk dari jirim, jisim tu. Jisim adalah himpunan juzuk-juzuk tu. Makna sesuatu yang terbina daripada beberapa juzuk.
Itu dinamakan dengan jisim. A'rad sifat bagi jisim, jauh jirim dan juga jauh. Itu betul. Okey, ada orang tua cakap, "Mu dak takut ke hak atas nu?" Salah ke dia kata gitu? Tak salah. Sebab dia dak i'tikad bahawa Tuhan duduk atas langit. Hak atas nu dengan makna hak yang maha tinggi. Hak atas nu dengan makna tu Tuhan. Makna mu dak takut ke hak atas nu? Hak atas nu maksud dia mu dak takut ke kepada tu Tuhan. Tapi kalau dia kata mu dak takut ke hak atas nu makna dia i'tikad Tuhan tu duduk atas langit tu. Duk tengok ke bawah begitu. Ni memang salah lah. Itu penting ni, ada ilmu akidah ni. Bila ada ilmu akidah ni, walaupun kita cakap nampak pada zahirnya salah, tapi hakikatnya tak salah. Sebab apa? Sebab ilmu akidah ni dia mewakili kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada dalam hati setiap orang yang beriman kalau dia betul-betul faham dengan kalimah tersebut. Dalam Quran pun Tuhan sebut, "Aamintum man fis sama", adakah mu rasa aman daripada yang ada di langit? Dengan makna sama ada makna dia yang ada di langit tu makna dia Tuhan yang maha tinggi, ataupun yang ada di langit tu dengan makna malaikat yang akan bawa turun azab daripada Tuhan. Bukan dengan makna Tuhan bertempat di langit. Kan dengan makna orang Arab bila sebut sama, dia menunjukkan sesuatu yang hebat. Man fis sama, sesuatu Tuhan yang maha tinggi. Man fis sama, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Bukan makna man fis sama tu Tuhan yang duduk di langit. Makna yang berada di langit. Dak langit tu makhluk Tuhan. Tuhan tak perlu kepada makhluk dia. Yang berada di dalam syurga. Syurga tu makhluk Tuhan. Tuhan tak perlu kepada syurga. Dak Tuhan gua ni, jangan duk fikirlah Tuhan gua ni. Yakin dia tu ada. Ada dia tidak ada awal. Ni belajar sebab 20. Ada dia tidak ada akhir. Ada dia tak sama dengan ada semua benda yang ada. Ada dia tidak perlu kepada yang lain, itu qiyamuhu ta'ala binafsi, dan ada dia ada yang esa. Dah ada dia guana, tak ada guana-guana Allahu a'lam siru. Bertepat tak bertepat, berpihak tak berpihak, berjarak tak berjarak, tak guana Allah. Tuhan tak suruh kita fikir tu. Disebabkan ada dia ada yang tak sama dengan ada sesuatu yang lain. Itu orang panggil Tuhan. Baru kita nampak besar Tuhan. Allah kalau gitu agung sangat Tuhan. Sampai ke peringkat kekuatan yang paling kuat yang ada pada kita pun tak mampu untuk nak mencapai tu Tuhan. Nak mencapai hakikat tu Tuhan. Selama mana boleh capai, hak tu bukan Tuhan, tapi itu adalah hantu. Dekat tu. Tuhan tu. Tuhan tu selalu tak. Belecah sikit jadi kita anggap atu tu jadi Tuhan kita. Azanallahu min zalik. Okey. Wala ghairi zalik, dan tidak disifatkan dengan selain daripada itu. Tuhan di kanan kita, di kiri kita, di atas kita, di bawah kita. Makna kalau kita kata Tuhan berada di atas kita, bukan dengan makna arah, tapi dengan makna yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu besar, bukan besar dengan makna sifat bagi jauhar, tapi dengan makna yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan kita, dekat yang bukan merujuk kepada jarak, tapi dekat yang bersesuaian dengan Allah, yang tak mungkin untuk kita nak gambarkan hakikat dia tu. Ini kalau kita nak pergi ikut kefahaman ulama-ulama salaf. Kalau nak bagi ikut khalaf, ada takwilan dia, ada takwilan dia. Orang salaf dia tak takwil tapi dia faham dengan makna yang betul. Itu orang salaf. Orang khalaf dia takwil sebab kita salah faham. Jadi dua keadaan tu. Tanya rumah sebelah ataupun rumah sebelah ajak tahlil contoh ni. Orang Terengganu tak ada seorang pun faham bahawa bangunan rumah tu boleh cakap, tak ada pun faham gitu. Jadi tak perlu kepada takwil. Tiba-tiba keling nak faham bahasa Melayu. Dia kata mana rumah boleh cakap. Waktu tu kita kena khabar. Kita kena khabar bahawa yang mari ajak kita tu rumah sebelah yang dimaksudkan di situ tuan rumah sebelah, anak tuan rumah sebelah, bini tuan rumah sebelah, orang yang menyewa di rumah sebelah. Banyak takwilan situ. Ataupun ada pula satu kumpulan Cina pula, dia faham hak jenis betul bendu, keling hak jenis betul bendu. Bila orang kata rumah sebelah ajak tahlil, dia pun faham ke mana? Dia faham, orang hak khabar tu dia cakap betul, dia tak nipu. Rumah sebelah, rumah sebelah lah ajak kita tahlil. Bangunan rumah tu ajak kita tahlil.
Bukan orang, tak ada kena-kena dengan orang. Bangunan rumah. Ni betul-betul pula. Jahannam pula. Jadi kerana itu pada zaman khalaf, para ulama khalaf dia mentakwilkan supaya selari kefahaman kita. Cuma bila takwil tu boleh jadi salah. Kita kata tuan rumah aja. Kita tahu mana? Boleh jadi bukan tuan rumah, penyewa rumah. Tahu mana penyewa rumah? Boleh jadi anak tuan rumah. Boleh jadi orang puang sedang masuk di dapur rumah. Banyak ihtimal. Bila banyak ihtimal gitu dalam perkara ketuhanan, setengah ulama kata lebih baik, lebih selamatnya kita ambil sikap serah kepada Allah. Setelah kita faham dengan kefahaman yang betul, kita tak kaitkan makna-makna yang mustahil bagi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bis itu. Wa in warada ma yuhimu mumathalatuhu lil hawadis, dan sekiranya datang, warada makna datang, warada yaridu makna datang, ma yuhimu mumathalatahu, sesuatu yang menimbulkan sangkaan, awhama yuhimu menimbulkan sangkaan, mumathalatahu bersamaannya, samanya ni Allah Subhanahu wa taala lil hawadith, bagi perkara-perkara yang baru, yu awal hendaklah ditakwilkan. Tujuan takwil supaya kita tak salah faham. Itu tujuan takwil, supaya kita tak salah faham. Walaupun mungkin ada kemungkinan kita salah menentukan makna. Kerana ada kemungkinan salah menentukan makna, itulah para ulama yang mengikuti jalanan salaf, dia tahan diri dia daripada mentakwil. Yu'awwalu bimakna, hendaklah ditakwil dengan makna yunasibu zatahu, yang bersesuaian dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang bukan jauhar, yang bukan jirim, yang bukan jisim. Dengan makna segala sifat-sifat jirim, jisim dan juga jauhar jangan sekali-kali kita sandarkan, kita isbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna mumatsalatuhu ta'ala al-hawadis, dengan makna Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Perincian dia makna tak sama dengan makhluk, makna dia Allah bukan jauhar, Allah bukan a'rab. Bila sebut Allah bukan jauhar, maknanya Allah bukan jisim, dan Allah bukan jauhar al-fardi. Allah bukan a'rab, dengan makna Allah bukan sifat bagi jisim, bagi jirim dan bagi jauhar al-fardi. Dah guana Allah, Allahu a'lam. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai', tu orang panggil tanzih. Itu mewakili makna subhanallah. Wa huwas samiul basir, itu orang panggil isbat, mewakili makna alhamdulillah. Nafi, tanzih dengan isbat, tu la ilaha illallah. La ilaha nafi dulu, kemudian baru isbat. Kemudian lepas pada kita isbat dah, kita nafi, kita isbat dah, kita kena sedar kelemahan kita. Orang panggil dha'ful basyariyah, yang tak mampu untuk nak memahami hakikat Tuhan, maka kita sebut Allahu akbar. Allah tu maha besar, maha besar daripada dicapai oleh akal fikiran kita. Allah tu maha tinggi daripada dapat didakapi oleh kekuatan yang ada pada kita. Di akhirat bila-bila kita diizinkan tengok zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung pun, kelu otak kita nak faham, kelu lidah kita untuk nak menjelaskan, tak mampu. Mata nampak, otak kelu, lidah pun kelu. Sebab apa? Sebab dia maha tinggi. Ini orang panggil hijab al-azamah. Dalam ilmu tasawuf disebut sebagai hijabul azamah, kebesaran Allah. Kebesaran Allah menghalang kita daripada mampu sampai kepada hakikat zat dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita faham benda tu, kita akan nampak, ya Allah, tingginya Allah, besarnya Allah, hebatnya Allah, takutnya aku kepada Allah, takutnya aku untuk nak lawan Allah, cari penyakit besar aku kalau aku tak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat pula. Min sifatis sulub, daripada sifat salbiyah. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri ia Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri. Ai binafsihi, dengan makna bizatihi, berdiri dengan zat dia. Apa makna berdiri dengan zat? Qad fassarahu al-musannifu, sesungguhnya telah mentafsirlah akan dia, akan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ni.
Biqaulihi, dengan katanya, ay la yaftaqiru ila mahallin. Maksudnya Allah tidak perlu kepada tempat. Tempat ni apa? Untuk dia tumpang. Tempat untuk dia tumpang ada. Apa dia yang memerlukan kepada tempat untuk dia tumpang ada? Tak lain tak bukan, dia adalah al-a'rad. Nak khabar Allah tu bukan a'rad. Allah tu bukan a'rad. Makna Allah tak perlu kepada tempat. Dengan makna Allah tu bukan jenis sifat. Allah bukan jenis sifat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan. Tu makna Allah berdiri dengan sendiri. Tidak ada satu sifat pun, tidak ada satu a'rad pun, melainkan dia berdiri pada jauhar. Dia berdiri pada jisim. Tak mungkin kita nak jumpa panjang sepanjang-panjang ni tanpa ada benda yang panjang yang ditumpangi oleh sifat panjang itu. Barulah kita boleh faham panjang. Tak mungkin kita nak faham tentang warna merah, sewarna merahnya, tanpa ada baju yang berwarna merah. Makna Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu kepada tempat dengan makna tu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sifat. Kerana yang memerlukan kepada tempat dengan makna itu hanyalah sifat. Pertama. Yang keduanya, wala mukhassis, ay wala yaftaqiru ila mukhassis. Tuhan tidak perlu kepada mukhassis, tidak perlu kepada pencipta. Ni dua orang panggil kepada keperluan. Hak keperluan kepada udara, hak tu orang panggil furu'. Keperluan kepada udara, keperluan kepada makanan, keperluan. Hak ni keperluan kepada mukhassis pencipta. Sebab yang mengenyangkan kita bukan makanan, tapi Allah yang menyenangkan kita. Pencipta yang mengenyangkan kita. Pencipta yang mewarnakan kita. Pencipta yang bagi udara kepada kita. Okay. Jadi sini nak khabar apa? Nak khabar bahawa tidak ada sebarang jenis perlu kepada yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita kata Allah bertempat di langit, maknanya Allah perlu kepada langit. Dengan makna kewujudan Allah itu seumpama jisim yang memenuhi ruang, yang ruang itu berada di langit. Azanallahu min zalik. Lalu kita kata Allah bertempat di atas aras, makna Allah perlu kepada aras. Kalau tidak, tak mungkin dia nak bertempat pada aras. Amat tutup. Makna sebarang jenis keperluan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perlu kepada diri dia, dak. Tak ada pun makna keperluan. Perlu nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana kita boleh tahu gitu? Tuhan yang khabar gitu. Pertamanya daripada akal kita. Akal kita sebut, bila sebut Tuhan, automatik tak ada sebarang keperluan. Bila ada erti keperluan menunjukkan dia tu bukan Tuhan. Itu akal yang waras. Dalam waktu yang sama, dalam Quran Tuhan kata, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semuanya perlu kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu yang maha kaya. Kaya tak perlu kepada yang lain. Tuhan khabar tu. Al-Hamid, yang maha terpuji, yang maha tinggi kedudukan dia, yang maha sempurna dia. Dia tidak perlu kepada yang lain dan dia maha sempurna. Okay. Yakni anna zatahu, maksud dia bahawa sungguhnya zatnya zat Allah Subhanahu Wa Taala ghaniyatun, terkaya ia. Terkaya ni dengan makna tidak perlu. An mahallin, tidak perlu kepada mahal. Mahal dengan makna zat. Mahal dengan makna tempat, sini tempat dengan makna zat. Tempat ada tiga makna. Bila sebut tempat, ada tiga makna dalam bahasa Melayu kita. Dalam bahasa Arab, bila sebut tempat, dia ada dua makna je. Dalam bahasa Arab, bila sebut tempat, dia ada dua makna je. Sebab yang bertempat hanyalah bila sebut gini, salah. Tempat dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arab ada dua patah perkataan. Satunya makan, makanun. Makan makna tempat. Makan ni tempat hak mana? Pertamanya ruang kosong yang dipenuhi oleh jauhar. Ruang kosong yang dipenuhi oleh jauhar, itu orang panggil tempat kepada jauhar. Okey, tempat saya sekarang ni di mana? Ruang yang dipenuhi oleh diri saya. Daripada sini sampai ke sini. Daripada depan ni sampai ke belakang. Daripada atas sampai ke bawah.
Makna hak yang dipenuhi oleh diri saya, itulah orang panggil tempat saya. Satu makna. Makna yang kedua, permukaan yang bersentuh dengan bahagian bawah saya. Permukaan atas sesuatu yang bersentuh dengan bahagian bawah saya. Mana tempat saya sekarang? Tempat saya sekarang atas jadah ni. Hak yang sentuh dengan punggung saya, dengan kaki saya. Itu orang panggil tempat saya. Ini dua makna tempat. Kedua-dua makna ni merujuk kepada tempat bagi jauhar. Bila sebut makan, itu tempat bagi jauhar. Ada dua makna. Satunya ruang kosong yang dipenuhi oleh jauhar. Mana kalau kita kata Allah juga bertempat dengan makna memenuhi ruang kosong, kita dah kata Allah Subhanahu Wa Taala itu jauhar. Sekalipun mulut kita dah kata Tuhan tu jauhar. Makna yang kedua pula, kita kata Allah bertempat atas aras dengan makna permukaan atas aras tepek dengan permukaan bawah aras. Dia menanggung Tuhan begitu. Maka ini maknanya kita dah kata Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah jauhar. A'adanallahu min zalik. Yang ketiga pula, tempat bagi sifat. Tempat bagi sifat. Tempat bagi sifat inilah yang digunakan istilah mahal dalam bahasa Arab. Mahallun dalam bahasa Arab itu tempat bagi sifat. Saya sekarang mahal kepada warna hitam, mahal kepada tinggi, mahal kepada handsome. Kalau saya tu handsome, kalau saya ni tak handsome, saya ni huduh, maka saya tempat kepada huduh yang menjadi sifat saya itu. Jadi ada tiga makna. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala bertempat dengan makna yang ketiga ini, berarti kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat dan Allah misalnya. Seperti mana yang difahami oleh ahli falsafah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah supernature yang bertempat ataupun yang menumpang pada alam semesta ini. Mana setiap benda tu ada power dia. Power dia itulah tu Tuhan. Dan Allah min zalik. Jadi ketiga-tiga ni, kalau kita kata Allah bertempat dengan ketiga-tiga makna ni, ataupun salah satu, kita kata Tuhan bertempat dengan makna yang pertama, Tuhan bertempat dengan makna yang kedua, Tuhan bertempat dengan makna yang ketiga, berarti kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah jauhar, atau Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat bagi jauhar. Dia kata Allah bertempat, tapi bukan dengan makna yang tiga tu. Dah makna benda kita tanya dia, makna benda. Dia kata aku pun tak tahu makna dia. Kita kata kalau mung tak tahu, jangan sebut. Sebab ni tentang Tuhan. Jangan awak pandai-pandai tentang Tuhan. Dalam Quran Tuhan tak ada sebut pun Tuhan tu bertempat. Dalam hadis Nabi tak ada sebut pun Tuhan tu bertempat. Para sahabat tak ada sebut pun Tuhan tu bertempat. Ulama-ulama salaf yang muktabar dengan riwayat yang sahih tak ada sebut pun Tuhan tu bertempat. Jadi pandai-pandai pula mung disebabkan tempat kepada Allah, dalam keadaan mung kata nasifuhu kama wasafa nafsah. Kami sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan diri dia. Bila masa Tuhan sifatkan diri dia dengan tempat? Ini orang panggil faham bid'ah ni. Ini orang panggil faham bid'ah sungguh ti ni. Tapi puak-puak ni dia kata orang yang kata Tuhan tak bertempat tu bid'ah. Jadi peling habis. Peling habis dah. Ini rosak pemikiran tu Baik. Jadi itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah berdiri dengan sendiri, maknanya Allah tak perlu kepada yang lain. Sama ada yang lain itu adalah tempat untuk dia tumpang ada, ataupun tempat dengan makna ruang kosong, ataupun tempat dengan makna permukaan jisim. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada tempat. Wala mukhassis, dan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala perlu kepada mukhassis, kepada pencipta. Kepada pencipta dah. Allah ada dengan Allah ada daripada azali lagi. Tapi tempat yang dimasukkan di sini ialah orang panggil zat yang menjadi tempat tumpang kepada sifat. Makna kalau kita kata Allah memerlukan kepada zat, maknanya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat. Ini bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita warisi daripada para sahabat. Yakni anna dzatahu, bahawa sungguhnya zat Allah Subhanahu Wa Taala ghaniyatun, kaya ia, an mahallin, daripada mahal. Mahal yang dimasukkan di sini ialah zat. Taqumu biha, untuk dia menumpang ada padanya. Falaisa sifatan, maka kalau begitu Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sifat.
Lianna sifata, kerana sifat itu la budda taqumu bizat, tak dapat tidak dia ada pada zat. Dah Allah tu apa? Allah tu zat yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tak mampu untuk kita bayang-bayangkan, kita gambar-gambarkan, kita fikir-fikirkan tentang hakikat. Kita sekadar isbat apa yang dia isbat. Dia isbat bahawa dia maha agung, dia maha hebat, dia maha bijaksana, dia maha berkuasa. Hakikat macam mana? Allahu a'lam. Tapi kita yakin dia tu ada. Tapi ada tak sama dengan kita. Ada dia ada tidak ada awal. Ada dia ada yang tidak ada akhir. Ada dia ada yang tidak sama dengan kita. Ada dia ada yang tidak perlu kepada yang lain. Ada dia ada yang dah guana. Allahu a'lam. Bila sebut dah guana, tu makna kita nak naik tangga yang kedua yang tak mungkin untuk kita boleh nak naik. Kalau kita naik juga, dua keadaan. Imma rosak dunia kita, putus orat otak kita, kita jadi gila. Imma rosak akhirat kita, agama kita rosak sebab kita anggap hak tu Tuhan, dalam keadaan hak tu bukan Tuhan sama sekali. Kita telah mensyirikkan tu Tuhan. Azanallahu min zalik. Okey. Wa ghaniyatun aidan anil mukhassis, dan kaya ia juga daripada mukhassis. Mukhassis iaitulah al-fa'il, pembuat yang mengadakan dia. Fala yakunu hadisan, maka tidak adalah Tuhan itu baharu. Sebab yang perlu kepada pembuat ni semuanya benda baru. Benda baru saja yang perlu kepada pencipta, sebab dia asal tak ada. Untuk dia ada, mesti kena ada yang mengadakan dia. Bal qadiman, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sedia. Li'annal haditha, kerana yang baharu itu huwallazi yahtaju ilal fa'il, ia sahaja yang memerlukan kepada fa'il, kepada pencipta. Dah nak faham guana gitu. Memanglah hakikat dia kita tak faham. Tapi kenyataan tu kita faham dah. Allah Subhanahu wa taala tak perlu kepada pencipta. Allah Subhanahu wa taala tak perlu kepada zat. Allah Subhanahu wa taala tak perlu kepada yang lain. Mustahil Allah Subhanahu wa taala perlu kepada yang lain. Faham ke tidak? Semestinya kita faham kalau kita tahu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab pula, innahu la yahtaju ila mukhassis wa innahu la yahtaj ila makan, innahu la yahtaj ila mahal, innahu la yahtaj ila ghairihi. Kalau kita orang Arab, kita boleh faham dengan jelas. Nak naik setangga lagi, dah guana hakikat benda tu. Guana Tuhan yang begitu. Hak ni memang kita tak mampu. Jadi kita berhentilah. Tak perlulah kita nak naik sampai ke tahap tu. Para ulama' dah suruh kita naik belajar sifat 20 bukan untuk nak naik ke tahap tu. Belajar sifat 20 untuk kita nak faham, supaya kita tak salah faham tentang Tuhan. Nak faham supaya kita tak salah faham tentang Tuhan. Kemuncaknya guana? Kemuncaknya kita kata subhanaka ya Rabb, la nuhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsi. Akhir sekali ni kita aku bahawa kita lemah sangat-sangat untuk nak faham tentang Tuhan. Dan kita aku bahawa tingginya Allah Subhanahu wa taala, besarnya Allah Subhanahu wa taala, agungnya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke peringkat tak dicapai oleh kekuatan yang paling kuat yang ada pada kita. Ini disebut dalam satu riwayat, annahu subhanahu wa ta'ala kama ihtajaba 'anil absar ihtajaba 'anil basair. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia tidak mampu dicapai oleh mata kepala. Mata kepala kita ni tak mampu nak capai, nak tengok. Allah Subhanahu wa ta'ala ihtajaba 'anil basair, dia juga terhijab daripada basair, daripada mata hati. Dak uruk kita. Mata kepala kita dak uruk nak capai Tuhan. Begitu juga mata hati kita dak uruk nak capai Tuhan. Sini kita dapat faham betapa tingginya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekuatan yang paling kuat yang ada pada kita pun tak mampu untuk nak mencapai Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah. Dialah Allah. Aku Tuhan Musa kata dialah Allah yang menjadi ia akan segala makhluk, yang ulwinya dan yang suflinya, lagi ketunggalan ia pada mengadakan dan meniadakan dengan kekerasan takluk kudrat dan iradatnya, maka terserahlah segala kainat ini semuanya pada bawah perintahannya, dan tiadalah jenis i'tirad bagi seseorang jua pun akan kehendaknya. Itulah Tuhan, huwallah, dialah Allah. Mana kalau kita faham makna tu, kita hayati makna tu, kita duduk ingat hayati, kita ingat kita hayati, tak pelik.
dalam satu tempoh bila dengar Allah, wajilat qulub, gemetar hati mereka. Jadi tu apa benda yang kita faham, makrifat yang ammah yang kita faham tu, kita kena pupuk dia. Kita kena pertingkatkan dia untuk kita capai kepada makrifat yang khassa. Caranya mana? Caranya kita mujahadah, caranya kita muraqabah, caranya kita tazkiyatun nafsi, caranya kita imtisalul awamir wajtinabin nawahi. Nanti makrifat itu akan dipertingkatkan oleh Allah daripada makrifat yang ammah, ni makrifat dalam kitab ni, kepada makrifat yang khasah, makrifat yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Maknanya nak pergi kepada makrifat dalam ilmu tasawuf tu, kena makrifat ni dulu, baru dak jadi makrifat. Kalau dak main makrifat ni, nak pergi tasawuf lalu, waktu akan jadi makrifat ni. Lipat orang tu, lipat orang ni. Ni jadi jahanam habis. A'adanallahu min zalik. Makrifat dalam ilmu tasawuf tu hukumnya sunat sahaja, sebagai kesempurnaan kepada makrifat di sini. Makrifat di sini hukumnya wajib fardu ain ke atas setiap mukallaf. Li'anna al-hadith huwa alladhi yahtaju ila al-fa'il. Kerana hadis sahajalah yang memerlukan kepada fa'il, iaitu pencipta. Itu makna qiyamuhu ta'ala bi nafsih, berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan diri dia, dengan sendiri. Dia dah al-wahdaniyah, kita buat situlah. Okey, ada soalan apa-apa tak? Ada soalan. Nukleus itu jauhar fardi ke ustaz? Betul. Nukleus ataupun atom kok yang paling kecil sekali tu, tu orang panggil jauhar fardi. Jauhar fardi maknanya daripada dia lah terbentuknya satu jasad, daripada dia terbentuknya satu tubuh, satu diri. Diri itu dinamakan dengan apa? Dengan jisim. Fa iza alqa syaitan fi dhihnika annahu ta'ala idza lam yakun jirman wala aradan wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu faqul fi raddi dhalika la ya'lamu Allah illa Allah. Tu dia. Tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah. Imam Ghazali kata la ya'rifullah, tidak ada yang benar-benar kenal Allah illa Allah, melainkan Allah. Au man yumathiluhu, ataupun seseorang yang sama dengan Allah. Ada tak orang yang sama dengan Allah? Tak ada. Jadi kesimpulan dia, tak ada seorang pun yang kenal Allah dengan erti kata yang hakikinya, dengan makna tidak ada seorang pun yang kenal hakikat Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Laisa kamitslihi syai', tidak ada seperti yang sama pun. Wa huwas samiul basir. Itu kemuncak kita belajar sebab 20. Kita nak pergi kepada laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita nak pergi kepada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak pergi kepada subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Itu kemuncak kita belajar sifat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke kemuncak itu. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi soalan lain? Maaf ustaz, saya ada salah. Bagaimana saya berkata Allah sentiasa ada di mana-mana? Allah sentiasa ada di mana-mana tetapi tidak bertempat. Adakah perkara yang dikatakan itu dapat menjelaskan akidah? Betul, dapat menjelaskan akidah. Allah ada di mana-mana. Dalam keadaan Allah tidak bertempat, dah makna apa ada di mana-mana? Maknanya Allah tahu apa yang kita buat. Maknanya kita tak terkeluar daripada ketentuan Allah. Kita tak terkeluar daripada urus tadbir Allah. Itu makna Allah ada di mana-mana. Dengan makna Allah tidak bertempat. Hak masalahnya kalau kata Allah ada di mana-mana, maknanya Allah tu bertempat. Ada dalam kocek baju kita, ada dalam rumah kita. Itu memang fahaman yang sesat lah. Itu memang fahaman yang sesat. Akidah ahli sunnah wal jamaah, dia tak kata Allah ada di mana-mana. Sekalipun bila sebut Allah ada di mana-mana dengan makna yang betul, tak ada masalah. Tapi akidah kita Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Ini bila dia kata Allah sentiasa ada di mana-mana tapi tidak bertempat, menunjukkan dia faham dengan kefahaman yang betul. Maknanya dia faham bahawa di mana saja kita berada, kita tak terlepas daripada pengetahuan Allah. Kita tak terlepas daripada pendengaran Allah. Kita tak terlepas daripada penglihatan Allah. Kita tak terlepas daripada penyaksian Allah. Kita tak terlepas daripada ketentuan Allah. Kita tak terlepas daripada urus tadbir Allah. Menunjukkan
Kalau begitu hakikat dia, jadi jangan sekali-kali kita buat sesuatu yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey. Ada dah Okey, ada soalan tak lagi? Saya nak tengok soalan akhir ni. Abdul Hakim Aiza Al-Qallah. Okey. Kalau dia kata Allah ada di mana-mana dalam keadaan dia tak pernah mengaji akidah, macam mana pula? Ustaz ni dalam keadaan bahayalah. Boleh jadi dia salah. Kalau dia kata Allah ada di mana-mana, dia faham dalam rumah pun ada Allah, atas langit pun ada Allah, di bumi pun ada Allah. Dengan makna zat Allah ada situ, ni boleh bawa kepada kufur. Dan Allah min zalik. Tapi bila orang ni dia sebut kata-kata gitu, sikap kita jangan kita kafirkan dia. Kita kena husnuzon kepada dia. Barangkali dia maksudkan makna yang betul, ataupun dia tak faham apa benda yang dia kata. Sebab dalam hati dia kita yakin ada kalimah la ilaha illallah. Tersalah berhusnuzon lebih baik daripada salah su'uzon. Baik, ada soalan dah habis dah situ. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ali qutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه